Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini cikgu meneruskan pengajaran bahagian kedua bab 8 taburan kebangkalian bagi subtopik 8.1 taburan binomial. Untuk kali ini diharap murid dapat menentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa dalam taburan binomial. Dalam kehidupan harian, banyak masalah hanya melibatkan dua kesudahan. Contohnya, hari ini hujan atau tidak, ataupun pelajar itu lulus atau gagal peperiksaan. Suatu uji kaji yang mempunyai dua kesudahan yang mungkin sahaja, iaitu sama ada kejayaan atau kegagalan, dinamakan uji kaji Bernoulli. Dalam uji kaji Bernoulli, kejayaan ditandakan dengan huruf P dan kegagalan ditandakan dengan huruf Q. Maka P tambah Q adalah bersamaan dengan 1. 1 maksudnya kebangkalan itu adalah penuh. Jika X ialah pembeli ubah rawak binomial dengan kebarangkalian kejayaan P dan bilangan percubaan N, dan ia diwakili oleh simbol X, binomial bracket N bilangan percubaan, P kejayaan, kebangkalian mendapat R kejayaan, ditulis rumus P X sama dengan R sama dengan NCR P kuasa R bracket 1 tolak P kuasa N tolak R, ataupun sama dengan NCR P kuasa R Q kuasa N tolak R, yang mana P adalah kebarangkalian, X pembeli ubah rawak diskrit binomial, R bilangan kali percubaan, N bilangan percubaan, P kebangkalian bagi kejayaan, dan Q kebangkalian bagi kegagalan. Sebagai contoh, 1. Halim telah melakukan 3 cubaan dalam satu latihan memanah. Kebangkalian Halim berjaya mengena sasaran adalah 0.6, diberi X mewakili bilangan kali Halim mengena sasaran. A. Nyatakan unsur-unsur bagi pembeli ubah rawak diskrit binomial X, dan B. Hitungkan kebarangkalian bagi setiap unsur X. Untuk soalan ini, X mewakili bilangan kali Halim mengena sasaran, maka bilangan X mengambil sama ada 0, 1, 2, 3, ataupun 0 kena, sekali kena, 2 kali kena, ataupun 3-3-nya kena. Untuk soalan kedua, hitungkan kebangkalian bagi setiap unsur X. Yang pertama, kita ambil X sama dengan 0. Kita tulis 3C0 darab dengan 0.6 kuasa 0 darab dengan 0.4 kuasa 3. Guna kalkulator, maka kita dapat 0.06400. Begitu juga dengan PX1. PX sama dengan 1 sama dengan 3C1 darab dengan 0.6 kuasa 1 darab dengan 0.4 kuasa 2. Tekan kalkulator, maka dapat 0.2880. Dan seterusnya PX2, maka dapat 0.4320, dan seterusnya PX sama 3 yang dapat 0.2160. Dalam contoh 2, dalam satu daerah kebarangkalian hujan turun pada mana-mana satu hari ialah 1/4. Carikan kebarangkalian bahawa dalam satu minggu yang tertentu hujan langsung tidak turun
B. Sekurang-kurangnya 2 hari hujan turun. Untuk soalan 2A, yang pertama X kita nyatakan sebagai bilangan hari hujan turun dalam seminggu. Untuk soalan A, hujan langsung tidak turun, maka kita katakan X bersamaan dengan kosong. X sama dengan kosong. So kita guna rumus 7C0 1/4 kuasa kosong 3/4 kuasa 7. Maka guna kalkulator, maka akan dapat 0.1335. Seterusnya untuk kebangkalian hujan turun sekurang-kurangnya 2 hari dalam 1 minggu, kita gunakan PX lebih besar sama dengan 2. Perkataan sekurang-kurangnya bermaksud lebih besar sama dengan. So kita sama dengan 1 tolak PX sama dengan 0 tolak dengan PX sama dengan 1. Kita ambil yang selain daripada nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, iaitu 0 dan 1. Okay, so kita dapat jawapannya 1 tolak 7C0 1/4 kuasa 0 3/4 kuasa 7 tolak dengan 7C1 bracket 1/4 kuasa 1 3/4 kuasa 6. Guna kalkulator, maka dapat 0.5550. Adalah lebih cepat menghitung PX lebih besar sama 2 dengan cara 1 tolak PX yang 0 tolak PX 1 berbanding dengan cara kita tambahkan semua PX2 tambah PX3 tambah PX4 tambah PX5 tambah PX6 dan tambah PX sama dengan 7. Okay, di sini cikgu berikan satu soalan uji diri. Diharap murid-murid dapat menjawab soalan yang diberi dengan tepat. Untuk seterusnya, menentukan mean, varian, dan sisihan piawai bagi suatu taburan binomial. Dalam taburan binomial, mean ialah nilai jangkaan kejayaan yang melibatkan n kali percubaan, dengan setiap percubaan mempunyai kebarangkalian kejayaan P. Maka mean simbolnya sama dengan bilangan n cubaan didarab dengan kebarangkalian kejayaan. Mean sama dengan n darab P. Selisih yang mungkin berlaku ini dapat ditentukan daripada varian dan sisihan piawai dengan menggunakan rumus yang berikut. Varian sama dengan NPQ, maka sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 N darab P darab Q. Contoh 1. Satu ujian bulanan mengandungi 20 soalan objektif. Setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan, yang mana salah satu daripadanya adalah jawapan betul. Seorang pelajar dihendaki menjawab soalan ini. Cari mean, varian, sisihan piawai bagi taburan kebarangkalian bilangan jawapan yang betul. Di sini N-nya 20, P iaitu kebarangkalian menjawab soalan yang betul 1/4, ada 4 jawapan, betul 1, 1/4, maka Q-nya adalah 3/4, itu 1 tolak P. Bilangan percubaan N 20, maka mean sama dengan N darab P, maka 20 darab 1/4 sama 5. Varian sama dengan N darab P darab Q, 20 darab 1/4 darab 3/4 sama dengan 3.75. Dan untuk mencari sisihan piawai, kita punca kuasa 3.75, maka dapat 1.94. Contoh yang kedua. Dalam satu taburan binomial, N bilangan kejayaan ialah 40 dan sisihan piawainya adalah punca 15. Kira kebarangkalian kejayaan dan bilangan percubaannya. Untuk soalan ini,
diberi P sama dengan 40. Dalam satu taburan binomial, N bilangan kejayaan ialah 40 dan sisihan piawainya ialah punca 15. Kira kebangkalian kejayaan dan bilangan percubaannya. Okey, di sini diberi NP sama dengan 40. Maka punca NPQ sama dengan punca 15. Ada dua persamaan. Kuasakan kedua-dua persamaan 2, maka dapat NPQ sama 15. Persamaan 3 bahagi persamaan 1, maka kita dapat Q sama dengan 3/8. Maka P sama dengan 1 tolak Q, maka dapat Q P sama dengan 5/8. Maka untuk dapat N, kita gunakan N darab P sama 40. P tadi adalah 5/8. Maka untuk dapat N 40 darab 8 bagi 5, maka N sama dengan 64. Untuk contoh yang ketiga, kebangkalian Cik Ong mengena sasaran ialah 0.6. Cari bilangan tembakan yang mesti dibuat oleh Cik Ong supaya kebangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu tembakan akan mengena sasaran adalah lebih besar daripada 0.9. Untuk soalan ini, katakan X ialah pembeli ubah rawak diskrit yang mewakili tembakan yang mengenai sasaran. Maka kebangkalian mengenai sasaran P sama dengan 0.6, Q sama dengan 0.4. Kebangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu tembakan boleh ditulis sebagai P X lebih besar sama dengan 1. Manakala perkataan lebih besar pula, lebih besar 0.9. Di sini X lebih besar bersamaan 1 bermaksud nilai X mengambil nilai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sehinggalah kepada N. Jadi untuk mencari nilai kebangkaliannya adalah terlalu sukar. Oleh itu kita gunakan rumus 1 tolak P X sama dengan 0 kurang daripada 0.9. Kemudian kita pindahkan susun semula, maka dapat Px sama 0 kurang 0.1. Kemudian Px sama 0 ditukar rumus NC0 0.6 0 0.4 kuasa N. Dan untuk N kuasa 0 sama dengan 1, NC0 bersama 1, 0.6 kuasa 0 pun sama dengan 1. Maka tinggallah 0.4 kuasa N kurang daripada 0.1. Jadi untuk mencari nilai N, kita terpaksa menggunakan rumus log ataupun sistem log. Akhirnya kita dapat N lebih besar daripada 2.5129 dan nilai N mesti mengambil nombor bulat. Maka bilangan tembakan yang harus dibuat oleh Cik Ong adalah bersamaan dengan 3. Di sini cikgu sediakan satu soalan untuk murid menjawab. Diharap murid dapat menjawab dengan tepat dan betul seperti jawapan yang disediakan. Setakat ini sahaja PDPC cikgu. Diharap murid-murid dapat mengikuti siri yang ketiga ataupun bahagian ketiga sambungan tajuk bab 8 taburan kebangkalian, bab 8.2 taburan normal. Kepada semua penonton, sila klik button subscribe untuk terus menyokong cikgu, like, share dan komen, dan sekian, terima kasih.